Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'thi wa turaddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa taqdi biha wa taqdi li biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin ada fursah kepada kita, ada peluang kepada kita, ada ruang kepada kita dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah, menyambung bacaan kita daripada Riyadhus Salihin oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sambung pada hadis yang ke-8. Pak Cik Din, bolehkah menjadi pembuka majlis? Hadis yang ke-8. Ya. Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perempuan yang suka menangis, merintih kerana kematian, jika tidak bertaubat sebelum mati, bakal dibangkitkan pada hari kiamat memakai gamis dan cucuran langsung aspal dari dan kantung dari penyakit kulit. Kutang dari penyakit kulit. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Itu hadis yang ke-8 ataupun hadis yang pertama pada malam ini daripada Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini bagi tahu pada kita adanya suatu azab untuk an-naihatu. An-naihatu bermakna wanita yang meratap. Memang kerja ni biasanya dibuat oleh wanita-wanita jahiliah. Maka Nabi bagi amaran, iza lam tatub, sekiranya dia tak mau stop, tak mau bertaubat daripada dosa itu, qabla mautiha, sebelum mereka mati, Nabi kata tuqamu yaumal qiyamati, Allah Ta'ala akan berdirikan mereka pada hari kiamat. Dia akan dibangkitkan, alaiha sirbalun, dia pun akan berpakaian min qatiran, pakaian itu daripada sesuatu yang apa itu bila gunung berapi dia keluar tu panggil apa? Yang bara dia tu kan, itu dibuat itu sebagai pakaian dia. Dan dia, Allah Ta'ala bagi kepada dia satu lagi pakaian panas daripada besi, kerana Allah akan letak kulit dia dalam keadaan berpenyakit, macam kudir lagu tu. Dia timbul, lepas tu dia macam ada nanah, ada darah, dia busuk. Itu balasan Allah kepada siapa? Kepada peratap. Tengok peratap ni, kenapa dia dapat balasan lagu ni?
Satu, kerana dia menghidupkan budaya jahiliah. Kalau dia tak buat benda ni, jahiliah tu akan mati. Maka dia menjadi jambatan kepada hidupnya jahiliah. Itu kesalahan yang besar. Yang kedua, niyahah ini termasuk daripada al-kabair, dosa besar. Pasal itu Nabi sebut dalam hadis tadi, Nabi guna perkataan iza lam tatub, sekiranya dia tak mau bertaubat, maka orang yang buat kerja ni dia wajib bertaubat. Maka bila kita tengok orang buat kerja ni, kita kena minta dia istighfar dan tinggalkan amalan meratap kepada orang mati. Yang ketiga, amalan ini dia terlibat orang nak kena jamu dia makan, dan dia makan pula ketika duka nestapa melanda keluarga si mati. Ini adalah suatu daripada tak ada akhlak. Orang tu duk susah, tiba-tiba kena jamu dia, dan dia ni pula menangis dalam keadaan pura-pura. Itu bukan keluarga dia pun, itu dia punya cari dia carrier dia lah, bahasa lah kata. Cari makan tu macam tak apa sopan lah kan, carrier. Profession dia macam tu. Jadi Allah sediakan balasan itu sesuai dengan kerja yang tak ada maruah dia buat. Allah bagi apa kat dia? Allah bagi satu pakaian. Sebab masa dia meratap, dia koyak pakaian, Allah bagi dia pakaian. Dia pukul muka-muka dia sampai tampak, Allah bagi badan dia berkudi habis. Allah bagi kat dia habis. Lepas tu dia sugun rambut dia cakap bahasa-bahasa yang tak betul, maka Allah Ta'ala sediakan kepada dia daripada bara yang begitu panas. Dan Allah sedia kat dia itu salah satunya qitar ini juga yang bila orang nak bancuh tar, dia nak tuang warna hitam tu, aspal kan, itu juga yang tuang, dia akan dapat itu. Menunjukkan ini termasuk dosa besar kerana ada ancaman yang begitu keras. Hadis yang ke-9, boleh ke Pak Mik? Pelan-pelan Pak Mik Dari Abu Sa'id bin Abu At-Tabi'i menceritakan tentang seseorang yang telah berbai'ah, di mana dia berkata di antara pesan Rasulullah SAW kepada kami tentang kebaikan orang harus kami laksanakan, iaitu kami tidak boleh melanggar kebaikan, kami tidak boleh mencakar-cakar muka, kami tidak boleh menjerit-jerit dengan mengucapkan perkataan yang tidak baik, kami tidak boleh menyobek-nyobek ke arah baju, dan kami tidak boleh melepaskan rambut sedemikian rupa. Riwayat Abu Daud. Tak apa Pak Min, tu cara tak pakai. Kalau pakai saya tak tahu Pak Min. Tu cara tak memakai. Hebat. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9 ataupun hadis yang kedua yang kita baca malam ni juga sama, iaitu Usaid bin Abi Usaid At-Tabi'i. Dia kata tentang seorang imra'ah, dia daripada mubayi'at, wanita yang berbai'ah dengan Nabi. Siapa dia perempuan ni? Ada pada hadis yang kita dah baca dah. Ummi Atiyah. Dia kata dalam bai'ah dia dengan Nabi tu, Nabi pesan, Nabi berbai'ah tentang perkara yang ma'ruf. Nabi suruh para sahabat berjanji untuk melakukan kebaikan, benda yang ma'ruf.
Dan Nabi pesan, janganlah kita ini menjadi orang yang tidak kenal antara ma'ruf dan munkar. Yang patut kita tentang adalah munkar. Tiba-tiba kita jadi macam buta. Ma'ruf pun kita langgar, ma'ruf pun kita lawan. Mungkin kerana kita tak setuju dengan si pembuat ataupun si pembawa tu, sampai ma'ruf tu pun kita lawan. Nabi kata jangan jadi lagu tu. Lepas tu Nabi pesan kepada wanita, tengok di antara pesanan Nabi pada wanita ni berbeza sikit dengan laki-laki. Sebenarnya yang wanita tu tak boleh buat, laki-laki juga tak boleh buat. Tapi bila Nabi bercakap pada wanita Arab masa tu, Nabi tekan lebih sikit kerana berdasarkan situasi, kondisi, arah geografi negara, mereka lebih mudah terpengaruh. Sebab ini amalan mereka daripada kecil dulu lagi ni. Maka Nabi pesan. Nabi pesan apa dia? Tengok Nabi pesan pada wanita. Apa dia? Pesan kebaikan. Buat baik banyak-banyak. Satu. Yang kedua apa dia? Jangan langgar kebaikan. Jangan langgar. Mungkin kita tak setuju, kita langgar. Maka itulah lahir. Wanita ada satu akai 9 nafsu. Laki-laki ada 9 akai satu nafsu. Betul tak betul nombor 13. Yang betul, yang pastinya bahasa ni telah pun diangkat. Itu. Jadi wanita dikatakan ada 9 nafsu, satu akai, dan laki-laki ada 9 akai. Memang laki-laki ni banyak akai semua. Itu bincang kot lain lah, saya tak tahu. Saya pun akai tak penuh lagi. Nak kena terang balik, banyak benda nak kena terang. Hatta pada laki-laki pun banyak benda nak kena terang. Yang mana perah, yang mana ramai. nak kena terang balik. Perah yang mana, ramai yang mana, menerap yang mana, telentang yang mana. Banyak orang lagi-lagi tak tahu ni. Nak kena habaq ni. Saya akan habaq daripada masa ke semasa. Pak Mik biasa tengok orang bila kata perah, dia buat lagu ni Pak Mik. Lagu ni orang panggil buat apa Pak Mik? Ramai. Nampak Pak Mik tunjuk perah ke nak? Itu baru tunjuk, bukan perah betul lagi. Baik. Kemudian Nabi pesan apa pada wanita ketika itu? Nabi kata tak mau bila emosi terganggu, menangis, ada kematian, duk pi cakap muka, tampak muka, tak mau, pipi. Duk pi menjerit tak tentu hala. Lepas tu duk pi bercakap pula dengan kata-kata yang tak baik. Matilah hang, pilah hang, aku nak makan apa, nak hidup apa. Duk bercakap benda tak betul. Koyak baju, Nabi kata jangan. Lepas tu sugun rambut dia, lepas rambut dia lagu tu, Nabi kata jangan. Kesemua ini mereka buat ketika berlakunya kematian suami mereka, anak mereka, ataupun dikatakan wali mereka, zimah mereka, orang yang mereka bergantung hidup. Maka Nabi pesan, Nabi kata aku tak mau ni ada pada wanita-wanita Islam. Hadis ini riwayat daripada Abu Daud dan para ulama menilai sanad dia sahih. Baik, hadis yang berikutnya. Boleh kata Mak? Dengan izin Makcik Azizah, boleh nak? Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang yang meninggal dunia kemudian ada orang yang menangisinya dan berkata, wahai pelindungku, wahai Tuanku, atau lain sebagainya, maka diserahkanlah dia kepada dua malaikat yang mendorong-dorongnya sambil bertanya, apakah benar kamu seperti yang dikatakan mereka itu? Allahu Akbar. Hadis riwayat Tirmizi. Baik. Ini hadis yang ke-10 ataupun hadis yang ketiga pada malam ini daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Dia kata lagi satu masalah. Bila amalan niyahah ini dilakukan, menjerit, riau, cakap bukan-bukan, maka Nabi kata dalam hadis At-Tirmizi ini, At-Tirmizi menilai hadis ini dengan nilai yang hasan. Allah tanya kat mayat tu, Allah suruh malaikat pergi tanya,
Tanya kat mayat tu, betul ke hang tu depa punya Said? Hang ni Said depa sungguh ke? Pelindung depa sungguh ke? Hang tu macam tu ke? Soalannya, mayat tu seperti yang mereka katakan atau tidak, bab kedua. Babnya dia ditanya. Dan bila ditanya, itu satu perkara yang menyusahkan mayat. Biasanya ditanya apabila mayat itu masa dia hidup, dia menyediakan wasiat suruh meratap mayat dia. Lebih-lebih malaikat akan bertanya dia, betul ke hang lagu tu? Tanya kat roh dia, betul ke hang lagu tu? Kalau hang ni Sayyid dia apa? Tuhan tu apa? Maka dengan itu mayat itu akan diseksa. Maka ini menunjukkan orang yang buat kerja ni pun berdosa, kawan yang mati itu pun ada azab untuk dia kalau dia meninggalkan pendidikan ataupun wasiat lagu tu. Kesemua ni hadis-hadis An-Nawawi nak himpun pada kita menunjukkan perkara ni adalah dosa besar dan wajib kita tinggalkan. Hadis yang ke-11. Bolehkah Tuan Haji Abdul Karim? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua hal di dalam diri manusia yang bisa mengakibatkan kufur, iaitu menghina nasab dan meratapi orang yang meninggal dunia. Riwayat Muslim. Baik. Ini hadis yang ke-11, hadis penamat dalam bab ini, ataupun hadis yang keempat yang kita baca pada malam ini. Hadis ini daripada Abu Hurairah. Dia kata, Nabi kata, isnatani fin nasi. Nabi kata, huma bihim kufrun. Nabi kata ada dua benda. Dua benda ni boleh menyebabkan manusia terlibat dengan dosa besar. Kufur di situ bukan kafir, dosa besar. Melibatkan manusia ini terlibat dengan dosa besar, dan dia ni boleh dianggap macam kufur dengan Tuhan. Sebab apa? Ini termasuk dosa besar. Sebab perkataan yang dia akan ucap dalam dua perkara ni, dalam dua keadaan ni, sangat Tuhan tak suka. Sebagai contoh tadi apa dia? Dia kata apa? Dia kata wa jabalahu wa sayyidahu. Tuhan tak suka dengar ni. Pelindung, penolong. Sayyid tu Tuhan. Dia pergi ucap ke orang. Kalau sekadar dia kata abang hang lelaki aku, ini Arab dulu nah. Alhamdulillah zamanlah tak ada. Kita masyarakat kita tak ada. Hari ni wanita ada carrier. So lelaki dia mati pun is not. Bukanlah kata alhamdulillah, tapi tak ada lah dia apa. Dia nak merau, nak jadi satu beban pasal dia ada carrier, dia ada hidup, dia ada pekerjaan. Wanita Arab ni dia nothing. Dia semuanya lungguk atas kepala laki dia pergi cari. Jadi pasal tu bila mati dia hilang tempat bergantung. Suddenly dia kata suddenly macam blackout. Pemandangan dia tu suddenly jadi macam apa panggil? Lost. Macam lost total loss tu. Dia jadi tak boleh fikir, blur kan. Maka dia sebutlah lagu ni. Dia kata, pi dah pelindung aku, pi dah Tuhan aku, tempat aku bergantung nak hidup macam mana ni. Maka akhirnya dia ucap kalimah-kalimah yang mengarah dia ke arah kufur. Sama ada dia membenarkan kalimah tu dengan sengaja atau tidak, bab lain. Tetapi kufur di sini, dia ucap je kalimah tu, dia telah menanggung dosa besar. Dia kufur dengan makna dia keluar Islam, ya ke tidak, belum tahu lagi. Itu balik pada i'tiqad dia lah. Tapi dia sebut aja kalimah ni, Tuhan dah tak suka. Maka dia menanggung dosa yang besar. Lagi satu apa dia? At-ta'nu fin nasab. Dia suka laknat nasab orang. Arab ni dia maki keturunan orang tu dahsyat-dahsyat. Dia bukan macam kita kan. Dia punya maki tu dahsyat. Dia maki sampai keturunan. Hang ni keturunan tokong tak bagus, dia pergi sampai ke situ. Dia maki habis. Maka kesemua itu menyebabkan adanya kalimah-kalimah yang kufur. Dan manusia ni kalau dia terlibat dengan at-ta'nu ni dia suka laknat, dia suka maki, laknat. Maki dalam bentuk laknat. Biasanya dia akan pakai kalimah kufur.
Katalah dia tengah marah, kita kata kat dia, kita orang Islam, jangan jadi lagu ni, apa Islam? Dia nanti perkataan itu, perkataannya membawa dia kepada garisan kufur. Dia boleh jadi syirik tak? Tak lagi, tak sampai lagi. Cuma dia dah masuk dalam gerbang. Dosa dia besar. Dia tak syirik lagi, dia tak keluar pada Islam lagi, tak. Cuma dia telah masuk pada mukadimah yang sangat tak baik. Kita tak boleh hukum lagi. Nak hukum dia bila? Tunggu dia dia reda sat, kita tanya dia balik, sedar dah abang cakap tadi? Aku kata apa? Rakam bagi dia dengar. Tak tu dia kata astaghfirullah, maka dia tak ni lah. Tapi kalimah itu akan keluar dua situasi ini. Maka Nabi pesan pada ini, Nabi pesan kepada masyarakat yang Nabi bina itu, Nabi kata hati-hati dengan duk pergi cerca keturunan orang, duk pergi laknat keturunan orang, dan duk pergi adanya niyahatu alal maiti, iaitu meratap yang tidak sepatutnya. Baik ikhwan, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala susun kepada kita lebih kurang dalam 11 hadis untuk tajuk yang kita baca ini. Kesemuanya untuk menjadi panduan kepada kita bila kita jumpa dalam bab ini, kita ingatlah hadis-hadis ini. Bahawa pertama, tidak boleh kita terlibat dengan niyahah. Apa makna nauh? Itu qiyau yang disusuli dengan kalam-kalam yang tak bagus, macam tak redha dengan takdir, tak boleh terima keputusan Tuhan. Cara dia bercakap tu dengan matinya pelindung dia ni, Tuhan, walaupun Tuhan ada, tapi Tuhan dah tak boleh tolong dia dah. Ini semua kalimah ni sangat su. Kita panggil kalimah tu su. Kalam ini kalam su. Kalimah yang buruk, ucapan yang buruk, Allah tak suka. So apa kita kena buat? Kita kena sangat jauhi. Pasal itu bila kita tahu benda ni semua, kita orang Arab bila dia tahu benda ni semua, Nabi terang kepada mereka, peringkat awal mereka nak tinggal benda ni agak susah. Maka diperlukan at-taufiqu minallah. Kita disebutkan hidayah dan taufik dan hidayah. Apa dia makna at-taufiq? At-taufiq bermakna khalqu qudrati at-ta'ah, iaitu terciptanya kemampuan untuk melaksanakan ketaatan. Itu taufiq. Hidayah ni apa dia? Hidayah ni bimbingan mengetahui kebaikan, kebajikan, bimbingan ke arah itu. Ilmu itu adalah hidayah yang bimbing kita ke arah kebaikan, yang bimbing kita ke arah kebajikan. Tapi kita ni boleh pergi ke arah tu, itu memerlukan taufiq. Khalqu al-qudratu at-ta'ah. Terciptanya untuk diri kita ni satu kudrah, satu kemampuan untuk taat apa yang kita tahu. Jadi dalam peringkat awal ni, saya fikir semua kita ni ada hidayah. Setuju tak saya kata? Kita semua ni ada hidayah. Rata-rata orang Islam ni ada hidayah. Tambah YouTube lah, tak YouTube ni, macam-macam kita boleh tengok hidayah sampai pada kita. Cumanya at-taufiq. Itu saya. Kalau kata bimbingan dalam bentuk dalalah pun ada juga. Ilmu dalam bentuk kesesatan pun ada juga. Dalam bentuk al-haq, as-sunnah pun ada juga. Bimbingan mengajak kita kepada bid'ah pun ada juga. Tapi kita tengok pelik, ada satu kepelikan, manusia mendapat taufiq, kudrah yang begitu kuat untuk tabi', untuk menjadi pengikut kepada yang salah, dan dia tidak mempunyai kudrah yang cukup untuk ikut benda yang hak. Ini satu benda yang sangat pelik. Pasal itu kita juga kena minta kepada Allah, berilah kepada saya hidayahmu dan taufikmu ya Allah. Apa ucapan para nabi dulu yang Allah rakam dalam Quran? In uridu illa al-islah mastata'at wa ma taufiqu illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Semua para nabi dulu cakap benda ni.
In uridu illa al-islah mastata'at. Kami ni sedaya upaya kami nak buat islah untuk hampa, kebaikan untuk hampa. In uridu illa al-islah. Tak ada benda yang aku mau, melainkan aku nak buat islah untuk hampa. Mastata'at. Kadar mampu aku. Tapi wama taufiqu illa billah. Tidaklah ada taufik pada aku melainkan dia daripada Allah. Maka kita lah membina taufik kita. Dah kita tahu yang mana hak, yang mana batil, so kita kena membina kita punya. Apabila kita dapat hidayah, sebenarnya kita telah pun sebelah kaki ke arah taufik. Kita kena develop kita punya, apa kita panggil, develop kita punya apa, kita kena apa, develop kita punya apa, kita develop kita punya apa, betul. Kita semua nak pergi kepada the straight path, so kita kena develop kita punya move tu. Apa maksudnya? Langkah. Allahu Akbar. Sebenarnya ni kalau saya lupa, saya pandang macam kesan makan lompang. Ya ikhwan. Jadi kalau kita mengaji, lepas tu kita duduk diam, bermakna kita mematikan apa? Taufik. Pernah dengar tak satu hadis riwayat Imam Muslim? Saya fikir kita pernah dengar. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang dia mendengar Nabi bercakap tentang kalau dalam hati manusia ada apa nama mithqalu zarrah min kibr, kan, seberat zarah sombong, dia tak akan masuk syurga. Betul Mak pernah dengar? Pernah kan? Nabi kata kalau dalam hati kita ini ada mithqal min zarrah, mithqalu zarrah min kibr. Mithqal bermakna berat. Zarrah tu kita kata debu lah, atom kan. Sebenarnya bukan debu kan, dia satu komponen makhluk unik yang paling kecil dalam satu komponen. Dia atom, kemudian ada elektron lagi, proton lagi, apa lagi, neutron lagi, lepas tu dia main Otramentaro lagi, dia banyak, dia punya pecahan dia tu. Kecil lah komponen kecil. Saya fikir Pak Amir, kalau debu tu kita letak banyak atas penimbang, anak jarum tu masih dia ada dia punya getaran. Tapi kalau kata mithqal zarrah ni, tak boleh. Sebab atom tu sendiri kita tak boleh tengok dengan naked eyes, dengan mata kasar ni tak boleh. Dia kena pakai apa, elektron mikroskop. Lepas itu mata Ultraman besar-besar. Mana ada Ultraman mata macam kita, mata dah selepang. Pasal dia nampak kecil. Uniknya hadis ni, bila Nabi kata seberat zarah kalau ada dalam diri kita, tak masuk ke dalam syurga. Kibr, apa dia kibr? Iaitu perasaan sombong. Kita kata sombong, angkuh, arrogant. Apa lagi pakcik? Bukan ujub. Kibr ni dia lebih kepada tunjuk lagak kat orang. Kibr tu tunjuk lagak kat orang. Ujub ni dia lebih kepada something, dia something sendirilah, dia rasa terbang. Lesyak sendiri. Macam roti Mary pun ayat teh kan penuh cawan tu, dia kembas sendiri dia. Bila Nabi kata lagu tu, ada dalam banyak-banyak jemaah sahabat yang ada tu seorang rajul kan. Ni dalam syarah Muslim ada disebut nama dia. Dia tanya dekat Nabi. Dia tanya, dia takut perbuatan dia tu termasuk dalam kibr, yang dengan itu
Sebab Nabi kata misqalu zarrah pun tak masuk syurga. Dia takut yang ada ke dia ni bukan kata misqal, Allah banyak-banyak. Dia tanya kat Nabi, kalau kita pakai baju elok, kasut elok, adakah itu dikira sebagai ciri-ciri kesombongan? Nabi kata tak kan. Tapi jawapan Nabi itu sangat, Al-Ghazali sangat takut dengan jawapan tu, dan dia menerangkan begitu panjang tajuk ni. Bila Nabi jawab dengan dua perkataan, Nabi kata pertama, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah cantik, Allah indah, Allah suka kepada keindahan. Itu bukan bab dia. Tapi Nabi kata, yang dikatakan kibir itu apa dia? Pertama Nabi kata batarul haq. Yang kedua wa ghamtun nas. Batarul haq, kalau kita pergi dalam kamus Arab, kita perhati pada kalimah batar, kita cuba cari apa makna batar. Batara, batara di sini dia sambung bataru al-haq. Terjemah literal dia, dipindah bahasa, dia kata batarul haq, menolak kebenaran. Benar tu datang, dia tolak. Tapi kita tengok dalam kamus, bila dia kata batarul haq, dia terjemah dengan apa? Dia terjemah dengan makna angkarahu, dia mengengkarkan satu benda, walam yuqabbalahu, dia tak mau terima benda tu, dia engkar. Engkar boleh faham kan? Dia engkar, dan dia tak mau terima. Kenapa? Kerana telah menjadi satu kesusahan dan keberatan pada dia kalau terima benda itu. Itu dipanggil batarul haq. Dia mungkin urusan hukum hakam agama, dia mungkin dalam urusan kehidupan seharian melibatkan kebenaran dan fakta, dan dia mungkin berkaitan dengan kedudukan diri kita sendiri. Bila kita nak terima satu benda tu, orang cakap pasal diri kita, yang orang boleh bukti benda tu semua ada pada kita, kita nak terima tu rasa berat sangat-sangat, menyebabkan kita memilih untuk tak mau mengiyakan dia. Maka kita telah pun memiliki sifat batarul haq. Kita telah pun mengingkari, menolak kebenaran berkaitan dengan diri kita. Biasanya kenapa orang terlibat dengan batarul haq, sama ada pada diri dia, pada kehidupan dia, ataupun pada hukum hakam agama? Kerana dia hilang muhasabah. So bila something happen, dia tak mau ada muhasabah, dia tak mau ada timbang tawa, dia tak mau ada. Maka menyebabkan berat, al-amru thiqalu bih, urusan tu menjadi berat kat dia. Mungkin kalau aku kata ya, dia rasa maruah dia jatuh. Ataupun tentang diri dia, peribadi dia, aku tak boleh terima, tak mampu nak terima. Sedangkan kalau dia ambil apa yang dicakap itu, sama ada pada agama kah, pada diri dia kah, pada kehidupan dia, dia timbang dengan keputusan agama. Agama tentu nak dia berubah, agama nak dia menerima kebenaran. Kita biasanya orang bawa motor lah, saya ada dua pengalaman orang bawa motor sejak musim PKP ni, sejak PKP ketiga ni. Bila kita bawa motor, kita sampai dekat lampu stop, depan kita ada line putih. Biasanya orang naik motor ni, dia tak akan berhenti belakang line putih. Sama ada dia duduk atas line putih, atau dia akan pergi dekat line kuning. Tak tahu pasal apa orang bawa motor jadi macam tu, saya tak tahu. Dia tak boleh, dia berbusuh dengan line, dia tengok line putih tu, dia geram. Aku tak boleh duduk belakang. Sekarang ni polis akan tunggu. Polis akan tunggu, dia tengok, dia akan pergi belakang. Kalau polis tu pun tak ada gangguan mental apa-apa, okey lah. Kena ada polis 3 suku hari tu, dia pipi, dia pun cakap kasar. Dia kata, ini line putih, belakang boleh tak? Dia cuba buka pada, cuba tak tahu. Saya bukan lengat lampu merah. Dia kata, ke belakang boleh tak? Nak ke belakang kan nak saya saman? Oh, gaji halal makan tak cukup, tak darah lagi. Dia tu suruh pergi belakang tu sama, dia rawit, dia tu makan duit haram.
Dia tu pun angin naik. Bilanya aku makan duit orang, apa orang besar-besar tak mau sama, ikan bilis semua apa nak tanya sampai. Dia kata tak boleh lah begitu. Baik. Ketika itu kita tak sedang pada diri kita ada batarul haq. Yang dia kata kita langgar undang-undang tu, ya ke tak? Ya. Kalau ya, tengok kenapa dia tolak? Dia berat nak menerima. Itu adalah hakikat dia buat. Itu sekecil-kecil unit yang ada. Dan kalau itu ada pada diri kita, bermakna kita sedang develop satu kuman untuk jadi virus besar dalam diri kita. Belum lagi orang bercakap tentang hukum hakam agama yang kita pakai. Belum lagi orang beritahu tentang akhlak dalam diri kita. Artinya ciri yang Nabi sebut ni, batarul haq ni, sangat bahaya dan dia boleh ada kepada siapa-siapa. Walaupun orang tu semayang, pakai selendang, pakai kepiah, pakai gamis, dia boleh kena. Kalau dia tidak tahu apa makna batarul haq. Apa makna batarul haq? Mengingkari sesuatu, tak boleh menerima kerana merasakan begitu berat untuk menerima. Sedangkan yang dikatakan itu sememangnya adalah benar. Bukan benar dengan teka-teka, dengan fakta benar. Nabi kita tak, syurga tak dibuka. Yang kedua Nabi kata apa? Ghamtun nas. Ini lagi dahsyat. Ghamtun nas. Kalau terjemahan literal, dan kita pindah kepada terjemahan, dia kata menghina manusia. Ghamtun nas, menghina manusia. Kita pergi kepada kamus, tengok pada kamus dia, tengok Munjid ke, lisan Arab ke. Dia kata apa? Dia kata al-ghamtu bermakna istasgharahu wa hataqarahu. Merendahkan sesuatu, menghina sesuatu, dan meletakkan sesuatu itu lebih rendah daripada bumi. Itu makna al-ghamtu. Al-ghamtun nas, meletakkan manusia depan dia lebih rendah daripada bumi dia pijak tu. Munkhafid minal ard, lebih rendah daripada bumi. Bumi tu dah rendah dah, dia pijak kawan tu lebih rendah lagi. Sampai peringkat apa? Istasgharahu, dia mampu menyebut segala sifat kerendahan kawan tu satu persatu. Bermakna pakcik, dia mempunyai suatu rojokan dictionary yang begitu dahsyat sampai dia boleh membongkarkan sifat saghir, sifat kecil kawan tu, rendah kawan tu satu persatu. Dan ihtaqarahu, dia boleh menyebut kehinaan orang tu, dan dia boleh sebut dengan detail satu persatu sehinggakan orang tu berjaya diperendahkan dan diperhinakan. Ini bukan biasa-biasa punya keadaan. Ini satu, orang ni dah terlibat dengan satu kesenian dalam memandang orang yang rendah. Dan tidak ada orang sifat ada memiliki sifat al-ghamtu ni melainkan ketika dia bercakap tentang kerendahan orang, kehinaan orang, dalam diri dia ada sifat dia lebih baik daripada orang yang dia cakap. Kemampuan dia. Dan masa dia mengolah tentang sarir orang, tentang hakir orang ini, ketika dia bercakap itu, dalam hati dia meluap-luap perasaan nak menghina dan nak merendahkan, dan dia nak orang tahu kata orang ni rendah. Dan mata dia ketika dia pandang kawan tu munkhafid minal ardi, kawan tu lebih rendah daripada tanah. Sekurang-kurangnya kawan tu lebih rendah daripada dia. Itu adalah sifat ghamtun nas. Nabi kita ambil batarul haq dengan ghamtun nas, Nabi kita pintu syurga tu tutup. Walaupun dua sifat ni ada seberat zarah. Sekilo tu saya tak tahu lah besar mana. Kalau berat sekilo ni berat Pak Cik Din. Bila kita buat operate mata, cataract, doktor tak bagi angkat walaupun sekilo benda di tangan. Dia kata ada kesan pada, dia tak bagi kita tunduk, bagi tekanan pada mata ke arah bawah, ke arah atas, ataupun kita tindih bahagian kita operate. Dia tak bagi. Bermakna sekilo ni berat Pak Cik Din.
Sekilo. Kalau sekilo santan tu bolehlah kita ramat. Kan? Saya terfikir apa ikhwan, dalam bab yang kita duk belajar ni tentang apa Nabi ajak pada kita. Andai kata kita telah ada hidayah ilmu, kita tak berusaha kepada taufik dia, adakah kita termasuk daripada orang yang batarul haq? Kita menolak kebenaran. Kerana bila sampai bab mayat, kita tak boleh amal dia seperti mana petunjuk Nabi Muhammad. Apa kita ni ya? Dan kalau orang bagi tahu ini cara Nabi, ini cara Nabi, kemudian kita pakai perkataan yang kita suatu kalimah kita pakai untuk cukup menjadi dalil pada kita, walaupun hang sebut nama Nabi. Aku ada suatu nama, alasan boleh menolak Nabi semulia-mulia orang. Adakah itu termasuk dalam merendahkan dan menghina orang yang Tuhan kata dia tinggi? Oh, subhanallah. Nampak macam biasa-biasa kan? Tapi kalau kita cuba selidik jantung kita, hati kita, ruh kita, dada kita, sifat-sifatnya kalau ada, pengajian kita tak berkat. Dan tak mustahil banyak daripada mata pelajaran, orang putih kata subjek-subjek, yang kita dah belajar, orang putih kata apa? Unstudy. Yang telah kita study. Oh, bukan unstudy ya. Yang telah kita study. Kita tak boleh buat. Apa dia? Apa sebenarnya itu, apa dia? Banyak perkara kita tak boleh buat. Tak mampu buat. Tanpa kita berhubung secara konsekuensi dengan knowledge yang kita dapat itu, keberkatan dia, kehebatan dia, kebesaran dia, keagungan dia. Sebab ilmu ni daripada Allah, bukan daripada kita. Betul itu Haji Abdul Karim. Islam ni satu agama yang kita, bila orang tu masuk Islam, dia tak perlu apa itu, ijazah. Masuk Islam 2 kalimah syahadah, perlu tak ijazah? Saya ijazahkan Islam ini pada awak. Macam pok-pok perak-perak ni dah buat. Maafkanlah saya. Tak perlu kan? Mengucap 2 kalimah syahadah, Islam. Itulah ilmu. Itulah Islam. Itulah pengetahuan dia. Bila kita dapat, beramallah dengan Islam. Tapi banyak halangan-halangan, sama ada kerohanian, spiritual lawan dia, spiritual kerohanian, yang bukan kerohanian panggil apa? Fizikal, banyak tak boleh buat. Semayang macam Nabi. Kalau saya katakan, ada tak kita telah sampaikah pengetahuan pada kita untuk menyatakan bahawa Nabi kita Muhammad, kekasih Allah yang pergi ke Mi'raj, yang Allah dan para malaikat berselawat padanya, telah sampai tak pada kita pada menyatakan bahawa Nabi ini, Rasul ini yang mendapat gelaran bermacam-macam daripada Allah, Al-Khalil. Umat panggil Nabi ini dengan macam-macam gelaran pula. Habib, Sayyid, Al-Mustafa, Al-Mukhtar. Semua nama kita bagi baik ke Nabi. Tahu tak kita pada menyatakan Muhammad Rasulullah salawatullah wassalamuhu alaihi ini, dia ketika ambil wudu, dia tak pernah kata nawaitul wudu. Ketika dia menghadap Tuhan, dia tidak pernah kata usalli dalam salat. Tahu tak kita sekurang-kurangnya ilmu itu? Yang semua ini kita ambil daripada pihak lain. Tahu tak itu? Kalau tahu, apa yang menghalang kita untuk salat macam dia salat? Apa dia? Khabar yang benar tu sampai tak pada kita? Itu saja. Itu yang bersifat agama. Sikit saja. Sikit sangat. Sangat simple. Dan ketika kita tahu benda tu, apa yang menghalang kita untuk buat seperti itu? Apa menghalang kita? Takut ke orang kah? Cemuh kah? Kalau semua itu kita tak takut orang cemooh, takut orang label, semua itu menjadi sebab kita tak boleh ikut Nabi, bermakna kita telah pun menutup
pintu hidayah kita dimasuki taufik. Betul ya Tok Mat? Ya. Kenapa kita stop taufik masuk? Apa makna taufik? Khalqul qudrah at-ta'ah. Kita mencipta suatu kemampuan untuk taat seperti mana hidayah yang datang. Hidayah tu apa dia Pak Cik Den? Bimbingan. Bimbingan kepada kebajikan dan kebaikan. Ilmu daripada Nabi semuanya kebajikan dan kebaikan. Ilmu yang bagi tahu sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita dah tahu. Bahkan alhamdulillah telah tersebar sifat sembahyang Nabi. Taufik kita ada ke tak ada? Bukanlah saya tahu Nabi tak usalli, tapi saya minta maaf, saya belajar daripada awal dulu. Saya dulu tu lah Pak Mik kan. Saya belajar daripada dulu lagi. Gelak lagi banyak. Saya nak buat apa mana kan. Saya mengaji pun untuk guru saya pun dahsyat-dahsyat juga. Dia pun jumpa Nabi Khidir. Dia pun alhamdulillah lah, dia pun ni pun dahsyat-dahsyat juga. Kenapa tutup? Allah telah nak buka pada kita pintu taufik. Pintu setiap hidayah dia ada taufik. Kita yang tutup. Kenapa? Soalannya kenapa? Karena itu ikhwan, di dalam dunia pendidikan ini, saya kata para murabbi, para pendidik menyebut satu perkataan. Dia kata apa? Dia kata siyasatun nas asyaddu min siyasatid dawabi. Allahu akbar. Kasar tapi saya cuba jadikan dia tak kasar. Siyasatun nas, apa dia? Kita nak siasah manusia, nak atok manusia. Siyasatun nas ni kita manage manusia. Melayu panggil apa Pak Cik Din? Abanan manage. Handle manusia. Kita handle manusia. Asyaddu, dia kata lagi teruk, lebih susah min siyasati dawa, daripada kita handle binatang. Dahsyat Pak Mir kata-kata ni. Ini kata-kata siapa? Para murabbi, para pendidik. Mereka didik manusia dengan sunnah Nabi ni. Dan ini termasuk kata-kata siapa? Mazahib Arba'ah. Dalam Manaqib Al-Baihaqi kita boleh jumpa salah seorang yang sebut benda ni adalah Imamuna Asy-Syafi'i. Siyasatun nas asyaddu min siyasatid dawa. Kita nak atok manusia supaya dia ikut kebenaran dan dia tunduk pada kebenaran. Dia tak ada sifat menghina orang, menolak kebenaran. Lebih susah daripada kita nak handle. Oh Pakcik yang kata 9 akal 1 nafsu tadi ni, atau sebaliknya. Subhanallah. InsyaAllah lepas ni kita akan tengok hadis tajuk berikutnya Pak Amir. Larangan jumpa bomo Pak Amir. Larangan jumpa dukun. Boleh tak kita jumpa bomo? Jumpa bomo dengan jumpa doktor ada beza ke tak? Tajuk kebetulan tajuk ni masuk. Macam mana Pak Amir? Ni baru dah berlaku tentang budak askar yang meninggal kan? Ya Pak Amir. Yang 8 orang ni nak kena hukum gantung ni. Salah seorang mereka ni pergi jumpa bomo. Inilah akibat dia pergi jumpa bomo. Bomo ni kata budak ni curi dia punya laptop dia. Itulah pasal dia pukul dia sampai mati. Dia dilarang oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Pasal jumpa dukun, dia percaya kepada dukun. Allah. Budak tu dah hilang. Allah. Baru pergi 2-3 hari. Allah. Saya jarang tengok TV dah ni Pak Mit. Saya banyak duk tadabbur. Alhamdulillah. InsyaAllah kita tengok minggu depan. Pasal dia percaya pada dukun. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma